Pun kilang pemprosesan Linus Advanced Material Plant telah melalui proses penilaian yang ketat. Misalnya ia telah dikaji oleh Agensi Tenaga Atomik Antarabangsa IAEA, dikawal dan dipantau oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom AELB Malaysia dan diteliti oleh Jaduankuasa Pilihan Khas Parlimen mengenai LAM. Namun pihak pembangkang masih terus mempermainkan isu ini dan menimbulkan berbagai keraguan di kalangan rakyat. Mereka tidak yakin mengenai keselamatan dan manfaat ekonomi daripada kilang Linus tersebut. Atas sebab-sebab itulah pihak pembangkang terus mengeksploitasikan isu ini dan sehinggakan ia mencetus kebimbangan di kalangan rakyat dan khasnya penduduk-penduduk di negeri Pahang. Sebagai ahli Parlimen Bentong, saya pada ketika itu mewakili kawasan Bentong sebagai Menteri Kesihatan, juga telah pun mewujudkan pasukan pemantauan bersama-sama dengan NGO-NGO di negeri Pahang untuk memantau perkembangan isu Linus ini dan kilang Linus. Dan walaupun hari ini saya tidak menjadi ahli jemaah menteri, tetapi saya juga akan terus memantau perkembangan dan menyusuli perkara ini untuk memastikan segala putar berlik pihak pembangkang dan juga segala isu keselamatan rakyat dan pemprosesan kilang nadir ini dilaksanakan mengikut standard dan peraturan yang telah ditetapkan. Saya masuk dalam topik dulu baru saya pergi. Sejak Jaduankuasa Pilihan Khas mengenai projek Linus Advanced Material Plant LAM ini menyempurnakan laporannya dan diterima oleh Dewan ini, saya ingin tahu apakah status pelaksanaan kesemua 31 syur yang dikemukakan oleh Jaduankuasa tersebut. Saya ingin menekankan bahawa kerajaan perlu melaksanakan semua syur-syur Jaduankuasa Pilihan Khas dengan sepenuhnya. Saya rasa laporan ini cukup jelas dan telah pun diberikan kepada semua ahli-ahli Parlimen dan boleh kita melihat dan juga membacanya sendiri bahawa semua syur-syur ini adalah untuk memastikan keselamatan rakyat diutamakan. Oleh itu saya harap bahawa semua pelaksanaan syur-syur ini dimaklumkan kepada Dewan dan juga kepada rakyat dengan transparan, dengan jelas dan memastikan bahawa syarikat Linus juga dapat menepati semua syur-syur yang telah dicadangkan. Dalam mengenai isu Linus ini juga, saya berpendapat bahawa maklumat terkini termasuk kemas kini daripada pihak Linus harus diumumkan dari masa ke semasa demi meningkatkan tahap ketelusan. Dewan ini adalah dewan yang kita mewakili rakyat, maka adalah menjadi satu tanggungjawab untuk semua ahli-ahli Parlimen untuk memastikan bahawa isu ini tidak lagi diputarbelikkan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan juga kita nak pastikan bahawa isu keselamatan rakyat kita dijaga dengan baik. Selain daripada syur-syur yang disarankan oleh Jaduankuasa Pilihan Khas, saya ingin mengimbas kembali kenyataan pihak AELB sewaktu memberikan lesen kendalian sementara TOL kepada syarikat Linus, yang telah menyatakan bahawa pihak Linus harus mematuhi beberapa syarat. Antaranya ialah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom berhak melantik perunding bebas untuk menilai kepatuhan syarikat Linus terhadap peraturan dan standard yang ditetapkan. Adakah syarat tersebut telah dilaksanakan? Apakah maklum balas pihak perunding bebas dalam soal ini? Satu yang kedua, syarikat Linus telah mula memproses nadir bumi dengan bahan mentah yang import daripada Australia. Dan apakah penilaian pihak AELB terhadap proses penghilangan tersebut?
Adakah syarikat Linus mematuhi syarat-syarat dalam mengenai residu nalar bumi? Dan apakah pandangan dan laporan AELB dalam soal ini? Ramai berpendapat. Boleh. Ya, sembarangan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya berkenaan dengan Linus ini. Saya mohon pandangan yang berhormat. Boleh ke tidak kita, sebab kilang sekarang dalam peringkat try run. Kalau boleh, di setiap mainstream surat khabar, tiap-tiap hari kita adakan bacaan radio activity di Gebeng, dalam kilang, dan juga ada juga bacaan sama ada ia selamat ke tidak. Tiap-tiap hari, biar semua rakyat jelata di Malaysia mengetahui tentang bacaan tu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bentong. Saya masih ingat yang buat Bentong mempertahankan yang selalu kata pembangkang memutabelik, tapi Bentong selalu mengatakan kalau pihak Linas tidak mengimport keluar sisa ni, dan Bentong MCA mengatakan dia tidak setujui bagi lesen kepada Linas. So, adakah Bentong masih mempertahankan syarat ini? Dan juga sekarang Linas sudah beroperasi lebih 10 bulan. Dan yang telah dijanjikan untuk menempati satu tempat untuk simpan sisa radioaktif ni. Tapi sampai sekarang kita tak nampak apa-apa pun tindakan yang diambil oleh Linas. So, saya mohon penjelasan. Pendirian MCA dan juga pendirian saya sendiri memang cukup jelas bahawa isu sisa itu perlu dieksport keluar daripada negara ini. Saya rasa ini bukan saja pendirian saya sendiri saja, malah juga pendirian kerajaan termasuk kabinet dalam negara ini. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Bentong. Saya mengucapkan terima kasih kerana nampaknya Bentong ambil berat dalam isu Linas yang kebetulannya dalam kawasan saya, Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya nak tanya sama ada Bentong sedar atau tidak bahawasanya AELB telah mensyaratkan agar Linas menyediakan PDF seperti mana dinyatakan oleh sahabat saya tadi, iaitu permanent disposal facility dalam tempoh masa 10 bulan. Dan 10 bulan kalau tidak silap saya sudah pun tamat. Dan syarat yang utama ini pun saya kira Linas tidak dapat melaksanakan. Adakah Yang Berhormat Bentong bersetuju dengan saya? Kiranya satu atau dua syarat yang tak dapat dilaksanakan oleh Linas, kerajaan dengan izin must be obligated to close down Linas. Terima kasih. Okey, terima kasih Indra Mahkota. Memang itu pun pendirian kerajaan dan juga pendirian saya, bahawa semua syarat-syarat yang telah pun ditetapkan pihak syarikat Linus perlu mematuhinya. Dan berhubung dengan pandangan Simpang Renggam, saya ucap terima kasih kepada Simpang Renggam kerana itulah juga pandangan saya, bahawa saya memang memuji pihak LELB dalam melaporkan data pemonitoran sinaran radioaktif di Gebeng dan Kuantan di laman web rasminya. Kalau kita lihat laman web AELB, tiap-tiap hari dia ada rekod dia punya sinaran di kawasan Gebeng dan juga Kuantan. Tapi hanya di laman web. Dan juga this is a raw data. Raw data ramai rakyat, orang ramai di Kuantan yang di Pahang tidak dapat mengecapinya dengan secukupnya. Kalau saya nak cadangkan kepada AELB, kalau boleh kita proseskan data ini dan juga bandingkan dengan sinaran biasa yang ada di sekitar kita dan juga paparkannya di semua akhbar-akhbar tempatan untuk memastikan bahawa rakyat tidak diputarbelikkan oleh mana-mana pihak. Ramai rakyat yang takut bahawa ini adalah sinaran radioaktif yang kuat. As though that it is the nuclear plant. Tapi kita tahu bahawa Linus ini is a chemical plant. Dan sinaran sisa sinaran yang dikeluarkan itu telah pun dibaca dan ditangkap melalui alat-alat yang telah dilengkapkan di sekitar kilang Linus. Ya. Marlo, Yang Terima kasih Ketua Yang Berhormat.
apa yang menjadi satu kebimbangan besar kepada rakyat setempat ialah sebagaimana yang telah disebutkan tadi berkait dengan sisa radioaktif tersebut. Apa yang kita mahukan ialah bukan pendirian, bukan hanya pendirian MCA ataupun pendirian kerajaan, tapi apa yang kita mahu lihat ialah apakah tindakan yang berkesan yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menghilangkan kebimbangan rakyat terhadap sisa radioaktif itu. Oleh itu, tuan-tuan dan ahli-ahli yang berhormat, saya di sini ingin menyeru kerajaan, pastikan kerajaan memberi maklumat yang jelas kepada rakyat. Sebab itu kita menggesa kerajaan semua agensi yang berkaitan, pastikan bahawa sistem pemantauan yang telah kita wujudkan dan juga cadangan show-show yang dicadangkan oleh Jaduankuasa Pilihan Khas Parlimen dilaksanakan. Dan syarikat Linus perlu mengambil langkah-langkah tersebut dan pihak kepentingan serta badan-badan NGO dimaklumkan dan juga diberikan ruang untuk mereka meninjau perkembangan yang seterusnya. Datuk Yang Dipertua, bagi soal pengurusan sisa yang kita memang amat mengambil berat, Kabinet perlulah memastikan pemantauan, pemprosesan dan pengurusan sisa ini sentiasa telus. Linus perlu membuang sisa di luar negara seperti yang telah ditetapkan dan kita yakin Linus juga sendiri telah mengambil maklum dan akan melaksanakan ini dengan secepat mungkin. Linus harus memaklumkan secara resmi apakah produk sampingan daripada pemprosesan sisa dan siapakah pembelinya dan untuk tujuan apa. Maklumat laporan ini perlu dipantau oleh agensi kerajaan yang berkaitan dan diaudit oleh Jaduankuasa Pemantauan LAM sebelum lesen operasi sepenuhnya dikeluarkan. Sukacita saya mencadangkan di sini bahawa Jaduankuasa Pemantauan Linus LAM yang diwujudkan oleh MOSTI seperti yang dicadangkan oleh PSC, Pilihan Jaduankuasa Pilihan Khas yang seharusnya dianggotai oleh ahli-ahli independen yang bebas yang disanjung tinggi oleh masyarakat, dan jawatankuasa ini perlu diberikan sokongan oleh kerajaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan bebas. Syarikat Linus dan semua agensi-agensi pelaksanaan yang berkaitan seperti AELB, DOE dan DOSH perlu melaporkan semua aspek berkaitan dengan operasi kilang Linus kepada jawatankuasa pemantauan bebas ini. Pihak berkuasa dan juga AELB perlu mendapatkan nasihat daripada Jaduankuasa Pemantauan LAM ini sebelum lesen operasi sepenuhnya diberikan. Adalah penting bahawa Jaduankuasa Pemantauan Bebas ini dilihat beroperasi bebas dan tidak sepatutnya disalah anggap sebagai satu alat perhubungan awam oleh pihak berkuasa. Ini amat mustahak untuk keyakinan orang ramai terhadap Jaduankuasa Pemantauan ini. Saya juga difahamkan bahawa seorang ahli Jaduankuasa ini telah dilantik sebagai jurucakap bagi Jaduankuasa Pemantauan untuk memberikan maklumat-maklumat terkini berhubung dengan perkembangan syarikat Linus kepada orang ramai. Tapi malangnya sehingga kini orang ramai masih lagi belum mendapat maklumat-maklumat perkembangan syarikat Linus dari masa ke semasa. Saya ingin menyeru kerajaan dan juga pihak-pihak berkaitan untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat terkini ini dapat disampaikan dalam masa yang dijadualkan, iaitu masa berkala setiap minggu ataupun setiap bulan, agar pastikan bahawa informasi, maklumat Linus tidak dipesongkan. Saya tak ada banyak masa. Penjelasan sikit. Ya. Saya juga yang berhormat Bentong. Kalau mengikut undang international, tidak ada siapa pun boleh ekspor sisa radioaktif dari sebuah negara ke negara lain. So macam mana keadaan begini yang berkata MC atau Penterian Kerajaan yang mengatakan mesti memaksa Linus untuk mematuhi peraturan ini. Dan juga memang dalam penghasilan Linus proses bahan ni, sinaran radioaktif memang
dan tahap yang amat rendah. Tapi kita hanya khawatir sisa macam mana kita nak mengendalikan sisa pekerja pada masa yang jangka panjang. Kalau tak ada satu tempat untuk kita simpan sisa radioaktif ni, kita khawatir sisa radioaktif akan meresap ke tanah dan akan membawa padah kepada penduduk sekitarnya. Bukan kerana sinaran radioaktif. Okey, terima kasih Muhammad Kerja Selatan. Saya telah jelaskan bahawa Kementerian Alam Sekitar telah menjelaskan bahawa tiada undang-undang antarabangsa untuk menyekat pengantaran sisa-sisa tersebut, kerana undang-undang tersebut hanya memastikan bahawa syarat-syaratnya, sekiranya memenuhi syarat-syarat, maka sisa tersebut boleh diangkut keluar daripada negara. Saya harap Yang Berhormat boleh membaca dengan lebih teliti tentang syarat-syarat tersebut. Datuk Yang Pertua, saya ingin membawa satu lagi perkara untuk memastikan transformasi kerajaan negara kita berjalan dengan baik. Minta laluan apa ni? Ada lagi Indra Mahkota? Sikit saja. Tak apalah, Indra Mahkota boleh berucap saya nak peluang. mengucap terima kasih ya kepada Bentong. Ya. Dan nampaknya saya tak payah cerita pasal Linas lagi lah. Tapi saya nak tanya sikit je Tuan Ketua, kalau boleh Bentong bersetuju. Setuju tak dengan Bentong dengan saya? Bahawasanya baru ni saya mendapat maklumat secara tidak rasmi bahawa ada sedikit aksiden di dalam kawasan pekerja, dan kemalangan itu menyebabkan berpuluh pekerja menghadapi masalah pernafasan. Saya nak tanya Bentong sama setuju atau tidak agar kerajaan menyiasat perkara ini. Terima kasih. Ya, memang sekiranya sebab itu saya nyatakan di sini bahawa perkembangan terkini Linus perlu dimaklumkan kepada orang ramai dari masa ke semasa. Datuk Yang Pertua, berhubung dengan transformasi kerajaan, saya dapati bahawa kita telah melalui satu fasa transformasi yang pesat, di mana rakyat mahu melihat transformasi Malaysia berjalan dengan baik, dan salah satu perkara yang penting adalah transformasi kerajaan, iaitu kaki tangan kerajaan dapat terus memainkan peranan yang penting untuk pembangunan negara ini. Di sini saya ingin ucap terima kasih kepada semua kaki tangan dan pejabat awam yang telah pun memainkan peranan yang baik dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan transformasi negara kita. Saya ingin mencadangkan beberapa perkara agar kita dapat menambahbaikkan lagi transformasi kerajaan kita dan kita dapat lihat kesannya dengan lebih cepat lagi. Datuk Yang Pertua, perkhidmatan awam hendaklah mempunyai sikap yang fokus, dan setiap pejabat awam perlu mempunyai kesungguhan dan minat untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat dan memberi perkhidmatan yang terbaik. Pejabat-pejabat awam bukan diwujudkan untuk memberikan kesukaran kepada rakyat, tetapi adalah untuk membantu rakyat menyelesaikan masalah rakyat. Sikap ini amat penting dan perlu disemai di sanubari setiap pejabat awam. Sekiranya pejabat awam tidak bersikap positif, komited untuk membantu rakyat, maka apa juga KPI yang telah ditetapkan tidak akan mencapai matlamatnya. Untuk melaksanakan rancangan transformasi kerajaan dengan berkesan, saya ingin mencadangkan bahawa penjawat pelaksana juga dapat memastikan salah satunya iaitu komposisi kepelbagaian kaum dalam pentadbiran negara dapat dipertingkatkan. Kita mendapati bahawa secara keseluruhannya terdapat kekurangan nisbah representasi komuniti Cina dan India dalam semua peringkat penjawat awam. Menurut data pengambilan penjawat awam sepanjang tahun 2012, hanya 2,630 orang daripada masyarakat Cina dilantik mengisi kekosongan jawatan dan perkhidmatan awam daripada jumlah keseluruhan 47,335 orang yang dilantik. Bilangan ini merupakan 5.56% daripada jumlah pengambilan. Keadaan ini akan menyebabkan kekurangan peratusan penjawat awam kaum Cina terus menurun pada masa akan datang. Dalam hubungan ini, saya ingin menarik perhatian kerajaan bahawa peratusan penjawat awam kaum Cina telah berkurangan yang dengan mendadak dalam tempoh 4 dekad kebelakang ini. Dalam tahun 1971, komposisi kaum perkhidmatan awam adalah 60.8% kaum Bumi Putera Melayu,
20.2% kaum Cina, 17.4% kaum India dan 1.6% lain-lain. Pada tahun 2005, peratusan kaum Cina telah menurun kepada 9.3%. Kaum India 5.12% dan lain-lain 7.7%. Komposisi Bumiputera Melayu telah meningkat kepada 77%. Keadaan ini terus menurun sehingga tahun ini, Datuk Yang Pertua, komposisi kaum perkhidmatan awam telah menunjukkan bahawa kaum Cina telah pun menurun kepada 5.38%, iaitu 72,000 orang, 72,809 orang daripada jumlah keseluruhan 1.354 juta orang. Kaum Melayu telah meningkat kepada 1.06 juta orang, 78.82%, dan kaum India 50,897, 3.76%. Datuk Yang Pertua, sekiranya trend pengambilan penjawat awam ini tidak diperbetulkan, kita bimbang perkhidmatan awam akan menjadi satu kaum dan tidak mencorakkan pentadbiran berbilang kaum dan tentu akan menimbulkan berbagai masalah dan diskriminasi. Ini adalah satu cabaran yang besar yang perlu diambil tindakan oleh kerajaan untuk memastikan keberkesanan, keadilan dan pentadbiran baik, good governance dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Representasi sewajarnya ke semua kaum di perkhidmatan awam adalah penting untuk menonjolkan kestabilan nasional jangka masa panjang dan keharmonian sosial dalam negara ini. Di samping memupuk nilai kemanusiaan di dalam perkhidmatan awam seperti penumpuan kepada teras nilai-nilai amanah, bertanggungjawab, jujur, dedikasi, rajin dalam suasana mempertigaikan ketelusan dan kebertanggungjawaban, kerajaan harus memastikan perkhidmatan awam mencerminkan masyarakat berbilang kaum. Maka usaha memaksimumkan kapasiti sumber manusia adalah penting sewaktu kita menghala ke bidang perkhidmatan awam yang dinamik dan berperas dunia. Yang Amat boleh habiskan, Yang Amat. Tak cukup masa. Kesamarataan dan kepelbagaian dalam perkhidmatan awam mampu menarik bakat daripada semua komuniti ke pelbagai peringkat perkhidmatan awam. Saya ingin mencadangkan kerajaan mengambil tindakan yang segera untuk menambah penjawat awam bukan Bumiputera dengan langkah-langkah yang berikut. Pertama, menambahkan bilangan penjawat awam bukan Bumiputera ke pentadbiran perkhidmatan awam, khasnya dalam bidang profesional dan teknikal. Kedua, memastikan representasi yang lebih besar oleh bukan Bumiputera di dalam agensi utama pengambilan seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan juga di peringkat jawatankuasa temuduga iaitu SPA dan sebahagian sumber manusia, agensi-agensi kerajaan dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Ketiga, memastikan penjawat awam bukan Bumiputera yang sedia ada mempunyai peluang yang sama untuk naik pangkat dan ruang yang sama untuk dalam perkhidmatan. Keempat, menyediakan beasiswa perkhidmatan awam yang secukupnya untuk pelajar-pelajar bukan Bumiputera untuk melanjutkan pelajaran tinggi sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, dan apabila mereka lepas graduate balik ke negara kita, saya harap pihak JPA boleh memilih mereka dan tidak melepaskan mereka ke pasaran luar. Kelima, menambah pengambilan bukan Bumiputera ke bidang kemahiran tertentu seperti paramedik, jururawat polis, pusat latihan guru dan pusat vocational. Datuk Yang Pertua, transformasi kerajaan perlu ditingkatkan, dipercepatkan, diperkukuhkan dan distruktur semula terutamanya untuk perkhidmatan-perkhidmatan di kawasan-kawasan bandar. Kita telah mempunyai banyak agensi-agensi di kawasan luar bandar dan saya harap bahawa agensi-agensi di kawasan bandar dapat diwujudkan untuk membantu migration penduduk-penduduk dari luar bandar ke kawasan bandar, dan ini dapat memastikan kita dapat meningkatkan perkhidmatan kerajaan dan transformasi kerajaan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sekian, terima kasih.